Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Inilah pantau agenda reformasi. Kami membawakan dan juga berdiskusi mengenai pelaksanaan dan juga memantau apakah perkara-perkara pembaharuan yang dilakukan dalam pentadbiran kerajaan perpaduan pada hari ini. Dan sebelum saya berbincang dengan lebih panjang mengenai topik yang telah kami pilih pada hari ini, saya kongsikan juga beberapa berita ataupun perkongsian ataupun bingkisan berita yang menarik pada hari ini yang ada kena-mengena dan juga kita melihat bagaimana ianya berkaitan dengan penambahbaikan dalam pentadbiran negara. Di mana di sebelah pagi tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan RM50 juta bagi menambah baik perumahan anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM untuk tahun 2024. Perdana Menteri berkata peruntukan itu adalah bagi memastikan perumahan buat anggota tidak lagi daif dan uzur. Selain kerajaan akan terus berusaha untuk membina perumahan baharu untuk mereka. Salam sejahtera. Pengumuman terbaru itu menyaksikan jumlah peruntukan itu bertambah RM30 juta berbanding RM20 juta yang diumumkan sebelum ini. Sebab itu, bagi PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, APMM dan JKDM, kita bagi keutamaan perumahan tahun 2024. Dan saya minta ini disegerakan. Tak ikut proses tender biasa. Dia terpaksa kita ikut tender. Kerana bila tak ikut tender, amalan dulu, bila dipergikan negotiated ini, ya, bila ada rundingan ini 10%, 20% dia bocor ke lain. Sebab itu proses tender itu harus dipatuhi. Tapi boleh dipercepatkan, boleh disegerakan. Kadang kalau rumah tu robek, tandasnya rosak, nak tunggu tandas siap 6 bulan, itu satu penyiksaan artinya. Penderaan kepada anak-anak kita. Jadi untuk kes-kes seperti itu patut disegerakan. Tambah beliau di sebalik jumlah RM50 juta diumumkan beliau, jumlahnya boleh bertambah sekiranya ada keperluan untuk berbuat demikian. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis sambutan Hari Kastam Sedunia ke-42 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada Selasa. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan agar rakyat tidak culas bayar cukai kerana beliau sendiri tidak terlepas daripada membayar cukai kepada kerajaan. Perdana Menteri mengambil contoh cukai minyak zaitun berjumlah RM500 yang dikenakan Jabatan Kastam Diraja Malaysia kepada dirinya. Menurut Perdana Menteri, minyak itu dihadiahkan rakannya dari negara Arab sejak beberapa tahun lepas tidak pernah dikenakan cukai sebelum ini ketika beliau masih Ketua Pembangkang. Kastam Kelang kenakan cukai RM500 kepada saya. Saya kata, saya bukan meniaga. Tapi saya tidak mahu rayu. Saya nak bagi ini contoh. Kalau Perdana Menteri pun terpaksa bayar cukai, rakyat lain jangan menipu. Itu beda. Kalau orang lain, oh dia Perdana Menteri, dia rasa dia hebat. Beli barang-barang ratus-ratus juta, tak mau bayar cukai. Saya minyak zaitun untuk makan sendiri dan keluarga dikenakan cukai dan saya bayar kerana saya ingin contoh baik supaya rakyat boleh belajar. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis sambutan Hari Kastam Sedunia ke-42 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya di Putrajaya pada Selasa. Okey, ini pula cerita mengenai polis di mana terlibat, cukup bukti akan terus didakwa di mahkamah. Itu amaran yang diberikan oleh Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche kepada pegawai dan anggota polis yang terlibat dalam salah laku. Beliau memberitahu kelemahan dalam aspek penyeliaan dipercayai antara punca yang memberi ruang kepada mereka untuk terlibat dalam isu integriti. Terlibat, kita ada bukti cukup, kita akan tangkap, cukup bukti kita akan tuduh di mahkamah. Tidaklah tolak ansur. SOP dah lengkap semua dah. Yang paling penting adalah penyeliaan. Penyeliaan dan tindakan tanpa tolak ansur. Itu yang paling penting. Saya kata itu yang akan dapat mengekang bakal-bakal pegawai ataupun anggota yang mungkin berniat untuk terlibat dalam sebarang salah laku. Penyeliaan dan tindakan tegas. Tidak ada tolak ansur. Dari segi SOP pengambilan dah lengkap. Kebanyakan mereka ni bila sebelum masuk polis tu okey. Kan, tapi bila dia masuk mungkin persekitaran tersebut ataupun mungkin dugaan cabaran tu besar,
dia orang tergoda dan dia orang terlibat. Paling penting tindakan tegas, tidak ada tolak ansur. Dah terbukti pun kan, kita ambil tindakan. Okey. Jadi tak ada masalah dengan SOP ya, Datuk Seri. SOP pengambilan tu tak ada masalah. Ada. Yang ada masalah penyeliaan. Itu yang perlu diperkemaskan. Kalau kemas penyeliaannya kita, insya-Allah benda tu akan berkurangan ni. Okey, ini pula berita baik untuk pemandu dan penunggang P-Hailing yang kini boleh menikmati perkhidmatan internet yang ditawarkan pada harga serendah RM33 dengan pelan data sekurang-kurangnya 40 GB bermula hari ini hingga 23 April depan. Pakej yang dinamakan P-Hailing Rahmah oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dalam usaha menyediakan pelan data mampu milik yang memberikan kesaling hubungan lancar yang penting bagi menjalankan urusan penghantaran harian mereka. Pakej berkenaan adalah hasil kerjasama strategik antara syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi melibatkan Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, TM Unifil Mobile dan YTL Communications Yes 5G. Ia melibatkan 16 penyedia platform P-Hailing di negara ini antaranya Foodpanda, Grab, Bungkusit, Shopee dan Lalamove bagi menghargai jasa golongan pemandu dan penunggang P-Hailing yang menjadi sebahagian besar daripada kehidupan rakyat Malaysia dengan lebih 200,000 penunggang. Pelancaran pakej P-Hailing Rahmah pada hari ini akan dapat membantu para riders daripada 16 syarikat penyedia platform P-Hailing yang akan mempunyai pakej yang lebih berpatutan dan dapat membantu lebih ramai rakyat Malaysia menerima barangan dan pakej makanan mereka yang perlu dihantar di seluruh negara. Dengan pelancaran hari ini, semua penunggang P-Hailing yang berdaftar mempunyai pilihan untuk memilih daripada mana-mana syarikat telco yang mampu memberikan mereka liputan terbaik serta pelan yang sesuai untuk membantu mereka menjalankan penghantaran setiap hari. Fahmi berkata usaha yang dilaksanakan itu adalah antara langkah penting kerajaan bagi membantu golongan berkenaan yang menjadi tulang belakang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Semalam Fahmi dilapor berkata kerajaan Madani mendengar keluhan kumpulan pekerja itu dan berharap usaha yang dilakukan kerajaan dapat meringankan kesulitan serta membantu mereka dalam menjalankan tugas setiap hari. Pakej P-Hailing Rahmah juga bertujuan meningkatkan keterhubungan digital penunggang P-Hailing dan membolehkan mereka mengakses maklumat yang diperlukan semasa melaksanakan tugas. Okey, ini kita nak berikan fokus dalam perbincangan kita hari ini. Di mana semalam ketika berucap merasmikan wacana Pemikir Global 2024 yang bertemakan The Next 100 Years Vision 2100 for Malaysia di Universiti Melaya, Perdana Menteri menggesa supaya sistem pendidikan prasekolah di negara ini dilihat semula. Ini bagi mengelakkan kesenjangan dalam kalangan masyarakat. Di mana Perdana Menteri berkata prasekolah yang dikendalikan Kementerian Pendidikan perlu menyediakan kemudahan tambahan secara menyeluruh kepada semua pelajar di negara ini. Biarpun ia bermakna kerajaan terpaksa berhadapan dengan kos perbelanjaan yang baharu. Kalau kita katakan 80% sahaja yang masuk prasekolah dengan kategori yang berbeza, mungkin 40% baik, selainnya itu agak mediocre, pertengahan dan sekitar 20% sangat lemah. Maknanya tak sampai 50%. Maknanya kita dalam bicarakan soal keadilan, kita sebenarnya melebarkan kesenjangan di antara kota dan desa, kaya kota dan miskin kota, desa dan pedalaman. Mari kita bincang mengenai isu ini. Apa yang perlu diperbarui dalam sistem prasekolah di negara kita? Saya ingin bersama dengan Zulfikri Zamir, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif NGO untuk Malaysia. Assalamualaikum, selamat petang Zamir. Apa khabar Zamir? Isu prasekolah, cerita pendidikan prasekolah ini mungkin sesuatu perkara yang perlu digemburkan dengan lebih serius. Apabila Perdana Menteri kata perlu dilihat semula, apa masalahnya pada hari ini? Kita mulakan dengan itu dahulu. Okey, baik. Terima kasih Zul. Saya fikir ini sebuah penelitian yang tepat pada masanya sebab saya juga pernah sampaikan kepada YB Menteri Pendidikan ketika itu beliau baru sebulan menjadi Menteri Pendidikan. Saya maklumkan kepada beliau yang pertama, low hanging fruit yang kita boleh laksanakan dalam reformasi pendidikan pasca kerajaan perpaduan ini adalah untuk memastikan anak-anak kita diwajibkan menghadiri prasekolah
Sebab kalau kita perhatikan misalnya dalam kajian separuh penggal RMK 12 ketika diumumkan beberapa bulan yang lalu, mereka maklumkan kita punya enrolment untuk prasekolah ini hanya mencapai 87%. Sedangkan untuk sejagat di seluruh dunia, sebenarnya enrolment yang sepatutnya dicapai oleh negara adalah lebih daripada 95%. Itu bermakna kita ada lebih kurang dalam 13% anak-anak yang tidak langsung masuk ke pendidikan awal. Dan ini sebenarnya ia seperti mana yang dimaklumkan oleh PM tadi, ya betul, ia meningkatkan kesenjangan sebab seperti mana yang kita tahu pada hari ini, tahun 1 bermula bukan lagi dengan belajar ABC. Anak-anak yang masuk ke tahun 1 dia mesti sudah boleh membaca dan tahapnya bukan tahap baru nak mula belajar pegang pensil ataupun tracing macam mana nak tulis A misalnya. Jadi saya fikir yang pertama kita mempunyai masalah iaitu tidak cukup enrolment. Itu yang pertama, Zul. Yang kedua, saya fikir yang juga menarik untuk kita bincangkan sebenarnya adalah berkenaan dengan belanjawan. Sebab kalau kita tengok daripada 58 bilion belanjawan KPM seperti mana yang telah diumum oleh YB Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri sebelum ini adalah belanja mengurus untuk operasi pendidikan awal sebenarnya lebih kurang hanya 2% sahaja daripada 58 bilion, iaitu hanya melibatkan 900 juta, sedangkan belanja pembangunan hanyalah 30 juta, iaitu 0.05 daripada keseluruhan 58 bilion seperti mana yang telah dinyatakan oleh Menteri Kewangan. Jadi saya fikir kita berada terlalu jauh daripada pemikiran bahawa kita nak melakukan reformasi terhadap pendidikan awal kanak-kanak ini kalau kita meletakkan belanjawan hanya 2% ataupun 0.05%. Ini bermakna apa, Zul? Ini maknanya pada hari ini kerajaan tidak meletakkan belanjawan yang cukup untuk membina kelas prasekolah yang cukup di seluruh negara. Sebab itu kita mempunyai lebih daripada 13% anak-anak yang masih tidak masuk ke pendidikan awal ini. Kerana yang pertama kita tahu di sekolah-sekolah memang tak cukup, kemasukan ke sekolah kerajaan sangat terhad, sangat limited kerana melalui saringan-saringan yang ketat daripada guru-guru dan juga sekolah, dan juga kita juga percaya bahawa walaupun kita ada 10,000 sekolah tetapi kelas-kelas prasekolah yang ada tidak cukup untuk menampung permintaan ataupun jumlah enrolment anak-anak pada tahun tersebutlah. Jadi saya fikir itu dua perkara ataupun dua masalah yang sedang kita hadapi berkenaan dengan isu prasekolah ni. Zamir, macam mana kita nak fahami? Mungkin saya tak ada anak kecil, so saya susah untuk memahami. Tapi bagi mereka kawan-kawan yang berada anak kecil di prasekolah, mereka mengatakan bahawa siapa yang mampu akan dapat pendidikan awal yang sangat mewah dan juga sangat berkelas dunia dengan belanja pun sangat besar. Bagi siapa yang kurang berkemampuan atau berkemampuan sederhana untuk masuki kelas prasekolah milik kerajaan, tadika kemas yang saya pergi dulu tu agak susah, khususnya di kawasan bandar. Tapi di kampung tak ada pula yang nak hantar anak pergi sekolah, prasekolah milik kerajaan. Malah ada yang menjadikan kepada prasekolah milik parti politik dan sebagainya sebagai pilihan asal mereka kerana itu berkaitan dengan perbelanjaan dan sebagainya. Di mana kita nak tackle? Adakah kita perlu seragamkan semuanya prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan, ataupun sebenarnya soal kos adalah soal yang paling utama untuk prasekolah di Malaysia? Betul. Soal kos tersebut memang soal yang paling tinggi untuk kita bincangkan, sebab kos untuk membina satu kelas prasekolah sebenarnya bersamaan dengan kita perlu menggaji seorang lagi guru prasekolah. Jadi soalnya bukan saja untuk membina kelas, mempunyai cukup kerusi dan meja, tetapi kita juga harus patah balik ke belakang 5 tahun supaya kita ada cukup guru-guru yang untuk kita latih, untuk kita hantar mereka ke sekolah ketika kelas tersebut dimulakan. Tetapi dalam masa yang sama, Zul, satu lagi perkara menarik yang saya ingin bawa adalah di luar, iaitu international. Contohnya ada satu grup nama dia RTI International. Dia sedang advocate berkenaan dengan 600 hours untuk memastikan anak-anak
sebelum masuk ke tahun 1 dia mempunyai 600 jam pendidikan awal kanak-kanak, iaitu kalau di Malaysia pada ketika ini untuk prasekolah kita mempunyai lebih 840 jam, iaitu yang dikira anak-anak ni akan mula belajar daripada pukul 8 pagi, mereka mungkin akan datang pada pukul 7 suku atau pukul 7.30, kemudian mereka akan makan lebih kurang dalam setengah jam dan mereka akan tamat persekolahan pada setiap hari mereka akan ada 4 jam yang berkualiti untuk belajar mengenal huruf, mengenal untuk belajar mengenal huruf, mengenal pelbagai topik berkenaan dengan yang sama. Mereka juga belajar untuk pegang pensel, mereka belajar untuk menggunting, daripada psikomotor mereka belajar pendidikan. Dan bayangkan dalam 800 dalam 840 jam ini, kalau anak-anak kita ada 13% anak-anak yang tidak dapat 840 jam ini dalam masa setahun. Dan cuba kita bayangkan pula bagaimana anak-anak yang M40 ataupun T20 misalnya, yang mereka hantar anak mereka seawal 2 tahun, seawal 3 tahun. Maksudnya setiap anak-anak ini telah mengalami beribu-ribu jam sebelum mereka mula masuk ke dalam tahun 1. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, iaitu kesenjangan, iaitu jurang di antara anak-anak yang masuk ke tadika-tadika yang terkemuka. Misalnya ada banyak tadika terkemuka sekarang ni, berpuluh-puluh yang berebut-rebut orang hantar. Ada kalangan kita bayar sehingga 1,500 misalnya untuk hantar anak-anak berumur 2 ke 3 tahun, sehinggalah kepada 300 dan 400 untuk tadika-tadika yang biasa. Dan bayangkan berapa banyak anak-anak yang tidak masuk langsung ke tadika ataupun prasekolah ini, dan tiba-tiba mereka masuk ke tahun 1 dalam keadaan mereka belum belajar, belum mengetahui berkenaan dengan ABC, dan dalam keadaan mereka belum boleh membaca dan juga menulis. Jadi kita akan mempunyai orang kata jumlah kekecilan yang sukar untuk kita selesaikan, kerana anak-anak ini dia akan tertinggal daripada darjah 1. Inilah anak-anak yang akan masuk ke kelas pemulihan, dan inilah juga kumpulan anak-anak yang akan bergerak ke kelas pemulihan daripada darjah 1 sampailah ke darjah 6, kerana mereka memang telah tertinggal bukan sahaja daripada tahun 1, tapi mereka tertinggal daripada umur 2 tahun, umur 3 tahun sebab keluarga mereka tak mampu untuk hantar mereka ke sekolah. Zul. Bila kita sebut mengenai kesenjangan dan juga jurang yang wujud itu sebenarnya bukan akan berlaku tapi sedang pun berlaku pada hari ini. Tapi apabila kita Zamir menyebut bahawa peruntukan kerajaan untuk prasekolah sekitar 2% saja daripada belanja keseluruhan kementerian, mungkin bagaimana kita melihat kalau dah tambah peruntukan tu kenalah buat kepada standard yang sepatutnya. Kerana negara-negara maju yang terletak ataupun negara-negara yang berada di ranking teratas dalam pendidikan seperti di negara-negara seperti Finland dan sebagainya, mereka menggajikan pakar yang berkelulusan PhD dan juga Masters untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah prasekolah ini. Kita tidak boleh lagi anggap cikgu pelatih ataupun cikgu sambilan saja untuk dimasukkan sebagai tenaga pengajar di prasekolah. Bagaimana kita menuju ke arah itu? Kita bincangkan sebentar lagi, kita berhenti lihat seketika dahulu. Ini adalah Pantau Agenda Reformasi. Kita bercerita mengenai apa yang kita perlu lihat dalam sistem prasekolah di negara ini. Ini berikutan apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri dalam sebuah majlis semalam. Zulfikri Zamir, Ketua Pegawai Eksekutif NGO untuk Malaysia, masih lagi bersama dengan saya. Zamir, mungkin kita dapat fahami, kita sering menyebut bahawa negara-negara yang maju dari aspek pendidikan, yang berada di ranking teratas, pendidikannya terbaik, menggajikan atau meletakkan pakar-pakar prasekolah ini yang berkelulusan setidak-tidaknya sarjana masters dan juga ada PhD. Ini di peringkat prasekolah. Dan ini dicita-citakan oleh kementerian sejak tahun 2010 lagi apabila kita ada blueprint tu. Tapi masih lagi kita di tahun 2024 masih lagi bercerita mengenai prasekolah dan masih letakkan peruntukan yang sedikit. Justru kalau nantinya ada peruntukan yang besar, di mana yang kita perlu mulakan dahulu? Modal insannya ke ataupun daripada infrastrukturnya sahaja? Kerana kita perlu jelas apa yang perlu kita nak daripada prasekolah yang baharu ini bagaimana?
Okey, baik Zul. Kalau kita nak bercakap berkenaan dengan apakah modal yang paling besar yang harus kita invest ataupun yang harus kita laburkan pada ketika ini, kalau tanya kepada saya akan jawab berkenaan dengan latihan guru. Sebab itu yang paling penting sekali. Yang akan mengemudi bahtera kelas tu sebenarnya adalah guru. Sebab itu perkara ini sebenarnya adalah sains, dan sebab itu negara-negara barat telah lama mengaplikasikan sains ini, iaitu untuk bercakap dengan anak-anak kecil itu dia bukan sembrono boleh bercakap. Ia perlukan orang yang mempunyai kemahiran dan juga orang yang punya ilmu. Seperti mana yang saya sebut tadi, ada anak-anak ni yang telah belajar untuk pegang pensil tu daripada umur 2 tahun, 3 tahun. Jadi mereka tidak kekok untuk pegang pensil ketika mereka masuk ke prasekolah ataupun tahun 1. Tetapi ada anak-anak yang tidak pernah pegang pensil ketika umur 3, 4, 5, mereka akan kekok untuk pegang pensil. Kenapa pegang pensil itu sangat penting, Zul? Sebab itulah punca psikomotor yang akan mengalir. Dia urat di tangan itu sebenarnya mengalir sampai kotak. Jadi kalau kita nak tahu anak-anak tersebut kebolehan mereka membaca adalah dengan kebolehan dia mengemudi mereka punya psikomotor. Mereka boleh menggunting misalnya. Menggunting juga adalah sebuah kemahiran, dan sebab itu negara barat sangat menitik beratkan sains pendidikan awal kanak-kanak ini, kerana mereka percaya untuk membina sebuah masyarakat, sebuah kolektif yang berilmu itu harus dimulakan dengan mempunyai guru yang hebat dan juga guru yang tahu untuk mengawal tingkah laku anak-anak. Dan itu yang harus kita mulakan, iaitu cara untuk bercakap dengan mereka. Dan sekarang ini juga salah satu perkara yang sangat penting adalah emosi, social emotional learning. Bagaimana untuk memahami keperluan emosi anak-anak berumur 5 tahun dan juga 6 tahun sebelum kita mahu memastikan mereka boleh membaca, boleh mengenal huruf, boleh mengetahui nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan, dan juga kebolehan mereka untuk menyusun huruf-huruf dan juga perkataan-perkataan tersebut menjadi sebuah ayat misalnya yang akan mereka tuturkan ataupun yang akan mereka tuliskan ketika mereka masuk ketika tahun 1 dan juga tahun 2 kelak. Jadi oleh sebab itu memang bajet atau pembelajaran untuk bina kelas misalnya untuk adakan kerusi, ada meja, ada papan tulis dan juga ada buku misalnya di kelas memang penting. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita mahu berfikir untuk 10 tahun ke 20 tahun yang ke depan, kita kena mula ada para guru yang berkaliber. Misalnya kita kena lahirkan seperti mana kita nak lahirkan para doktor dan juga para peguam yang harus dapat keputusan-keputusan celang. Kita kena cari the cream of the cream. Ini semua pelajar-pelajar daripada SPM, daripada IPG misalnya yang mampu untuk melihat anak. Sebab Zul, kadang-kadang orang rasa macam jadi doktor ataupun jadi engineer. Jadi engineer mungkin dia boleh bina bangunan yang tinggi, tapi jadi guru, Zul, anak tersebut kalau kita sentuh dia dengan betul daripada dia umur 4 ke 5 tahun, itulah anak-anak yang akan jadi Perdana Menteri, itulah anak-anak yang akan jadi lawyer, jadi doktor. Dan sebab itu bukan kita nak mula bagi dia tuition ketika dia tingkatan 5 ataupun ketika dia tingkatan 3. Tidak, kita harus mulakan sekarang. Dan sebab itu saya percaya satu perkara yang diumumkan baru ni misalnya oleh World Bank berkenaan dengan learning poverty, iaitu kemiskinan pembelajaran. Kenapa anak-anak kita, 42% anak-anak kita tak boleh membaca paragraf yang simple dan juga tidak faham ketika mereka baca? Kenapa mereka ada kemiskinan pembelajaran walaupun mereka masuk ke sekolah? Ini salah satunya sebabnya kenapa, Zul, kerana mereka tidak dididik dengan lebih awal. Ketika mereka umur 4, 5 dan 6 tahun itu, mereka tidak dididik oleh para guru yang betul-betul memahami daripada segi social emotional learning mereka dan juga keperluan akademik mereka. Dan oleh sebab itu mereka membesar, mereka tahu ABC, mereka tahu baca, tetapi malangnya 42% mereka tidak faham apakah yang mereka baca. Dan akhirnya apa yang kita nampak, kesannya kepada pisau. Seperti mana yang kita lihat baru-baru ini. Dia semua tu ada dia punya korelasi daripada umur 10 tahun tahu baca tapi tak faham, kemudian kita test dia ketika dia umur tingkatan 3, 15 tahun, akhirnya kita dapat result kita punya PISA lebih teruk daripada Vietnam misalnya.
Okey, itu yang kita perlu lakukan. Dan terima kasih Zamir kerana sudi bersama kami dalam Pantau Agenda Reformasi. Perkara ini mungkin kita perlu perbanyakkan lagi diskusi dan juga gesa kerajaan untuk mempercepatkannya perkara ini. Dan ini sahaja perbincangan kami dalam Pantau Agenda Reformasi hari ini. Ada pandangan, ada cadangan anda sendiri, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.